Dan kita nak terus saja kepada pengalisi seterusnya. Kalau anda ikuti kami dari pagi tadi, jam 8 pagi, kita dah temu bual beberapa selebriti, pengalisi politik yang mana kita nak menentukan pola pengundian pengundi yang akan mengundi hari ini. Dan seterusnya kita nak juga bersama dengan Dr. Romzi Ationg yang juga penyelidik GeoPes UMS yang akan membincang tentang sedikit sebanyak tentang sains politik. Kita nak faham analisis untuk hari ini pengundian. Pertama sekali, Doktor, kalau awal tadi, dah beberapa faktor kita bincangkan dengan selebriti Daphne Aiking, dengan penganalisis politik Mujibur Rais, dengan Dr. Azri. Ketiga-tiga mereka ini ada perkiraan ataupun dapatan yang sama berkenaan bagaimana pengundi akan mengundi, sentimen ataupun pola pengundian hari ini. Yang pertama calon, yang kedua adalah parti, yang ketiga mungkin ethnicity yang dibawa oleh calon itu sendiri. Dan kalau saya nak sekali lagi juga merujuk kepada dapatan kajian GPS ni, yang mana kalau ikut komponen ketiga, golongan ada berkenaan dengan golongan 40 yang seolah-olah tidak ambil peduli dan tentang sentimen isu politik, dan sentimen dan isu politik ini hanya kelihatan dalam kalangan pundi M40 dan T20. Yang mana pengundi M40 ini melihat sentimen keselamatan negeri, penglibatan belia dan hubungan negeri persekutuan sebagai sentimen dan isu yang mempengaruhi pengundian mereka. Apa yang kita boleh baca dari pendapatan ini adalah tingkat penilaian setiap kumpulan umur itu berbeza-beza mengikut tempat. Ulasan Dr. Romzi sendiri. Baik, terima kasih Lina, Rizal. Saya bersetuju dengan rakan-rakan dari GeoPes dan sebagainya sebentar tadi. Cumanya saya ingin rumuskan di sini bahwasanya ketika ini memangnya pengundi di Sabah ini, untuk makluman saya tadi sebentar pukul 7.45 lebih kurang, saya sempat mengundi di SK Pinawantai dalam zon Matunggong. Apa yang saya lihat di situ adalah tentang kecenderungan pengundi pada ketika ini. Sudah semestinya ialah berkaitan sangat dengan keselamatan dan pembangunan, tapi saya melihat itu bukan hanya berkisar pada perbezaan umur atau sebaliknya. Cumanya apa yang saya lihat di lapangan ialah semata-mata tentang keinginan rakyat untuk akhirnya melihat akan ada satu kerajaan yang stabil dan tidak ada lagi isu ketidakstabilan yang mana ini mempengaruhi sentimen pada ketika ini, yang mana rakyat kelihatan sedikit marah dengan keadaan yang mana seolah-olah undi rakyat ini dipermainkan. Ada juga sedikit kata-kata di lapangan yang mana message adalah jelas. Dia kata siapapun yang memerintah haruslah ingat pengorbanan rakyat. Pada ketika ini kita bukan hanya berhadapan dengan ketidakstabilan politik ataupun keadaan kucar-kacir yang disebabkan oleh perebutan kuasa di kalangan ahli politik, tapi juga kita berhadapan dengan isu yang paling getir pada ketika ini, yaitu pandemik, dan itu adalah pengorbanan yang besar rasanya. Saya melihat di situ isu ini adalah isu utama pada hari ini, yang mana semua rakyat Sabah mengundi. Cumanya saya mengandaikan di sini bahwa sebagaimana yang disebut oleh Dr. sebentar tadi, kita masih ada ciri-ciri kebimbangan di kalangan pengundi tentang penularan pandemik ini, dan saya menjangkakan isu ini akan menyebabkan penurunan sedikit peratusan mengundi. Kita biasanya berhadapan dengan 60% hingga 70%, tapi rasanya pada ketika ini disebabkan pandemik itu dan kemarahan rakyat tidak mungkin akan mencapai sehingga ke 70%. Okay. Ada kemungkinan kurang daripada 60%. Dan doktor menyatakan tentang kemarahan rakyat dan juga percaturan politik oleh ahli politik. Adakah ini diterjemahkan dalam juga jumlah ahli ataupun calon yang sedikit ramai bertanding di satu kawasan, 5, 6, 7, 8, 11. Adakah ini juga bagaimana rakyat bereaksi kepada jumlah calon ini, dan juga adakah ini mungkin akan menjadi penentu kepada bagaimana mereka mengundi, diterjemahkan kepada pangkah mana yang mereka akan lakukan? Sudah semestinya jumlah calon itu adalah petanda bahawa rakyat sudah semakin tidak selesa dengan keadaan sekarang. Maknanya di situ ada gambaran dalam kalangan pengundi di Sabah ini bahwasanya kepercayaan terhadap pemimpin-pemimpin sedia ada itu makin terhakis. Jadi akhirnya wujudlah 11 penjuru, 10 penjuru,
Dan ini memberi gambaran pada rakyat yang tidak bertanding, maksud saya pengundi umum, bahwasanya terdapat keperluan untuk akhirnya semua politician yang menang maupun yang tidak untuk berlapang dada akhirnya dan fokus sangat pada rakyat. Saya melihat benda ini bukan benda yang main-main dalam kalangan pengundi pada ketika ini. Semalam saya ada berbual dengan beberapa orang pengundi di Matunggong. Mereka mengatakan siapapun kita undi sama saja. Itu bermakna terdapat sedikit kecewaan dalam kalangan pengundi yang mana harapan kita supaya jangan lagi benda ini berulang. Semalam pun ada 1-2 orang pengundi menasihatkan, meminta supaya akhirnya benda ini, message ini sampai kepada politician. Jadi saya rasa isu itu adalah isu yang seharusnya diberi perhatian. Kenapa sama saja Dr. Romzi? Kenapa rakyat itu menyatakan siapa pun kita mengundi sama sahaja? Baik, ada beberapa isu yang cuba dibangkitkan di sini. Yang pertamanya ialah keinginan gambaran bahwa politician pada ketika ini lebih mementingkan faktor pengaruh secara pribadi, faktor untuk menjaga kepentingan diri. Kalaulah semua politician itu fokus sangat pada pembangunan rakyat, membantu rakyat, sudah semestinya pilihan raya pada 2 tahun ini tidak akan berlaku. Sebabnya haruslah mana-mana pihak pun harus berlapang dada untuk kenapa tidak kita fokus pada rakyat. Rakyat sudah berkorban untuk kita. Mengundi itu pun satu pengorbanan. Ada setengah pengundi di lapangan mengatakan bahwa kalaulah kita tidak mengundi dahulu, apa akan jadi? Sudah pastinya politician pun akan menggaruk kepala. Jadi itu menunjukkan bahwa ialah kemarahan disebabkan. Kenapa saya katakan sama saja? Ialah mana-mana pihak pun dia kelihatan seolah-olah fokus sangat pada isu pribadi. Ada juga rakyat yang mengatakan kalau dia jadi YB pun akhirnya dia hanya akan fokus pada mengayakan diri. Dan akhirnya untuk mempertahankan diri ataupun mendapat kuasa. Sedangkan semua itu haruslah diletakkan di tangan rakyat. Doktor, pada akhirnya hari ini memang akan ada satu pihak yang menang, akan satu pihak yang tidak akan berjaya mendapat apa jua keinginan mereka. Tetapi pada akhirnya saranan doktor adalah mereka ini walau apa pun terjadi dengan keputusan pilihan raya negeri ini, mereka perlu berlapang dada dan mementingkan rakyat. Memang mereka sudah memberikan mandat untuk rakyat memilih, tetapi jika tidak ada keinginan untuk harmoni dan juga berlapang dada dalam politik Sabah yang memang sudah beberapa bulan bergolak ini, pada akhirnya isu ketidakstabilan politik ini akan jadi kembali tercetus dan pada akhirnya tidak ada kestabilan politik hingga menyebabkan isu pembangunan tidak lagi dapat diberi perhatian, rakyat kembali terabai, terpaksa pula menghadap segala masalah politik di kalangan politician yang ada di Sabah ini sendiri, Doktor. Baik, itulah saya kata politician ini harus berbesar hati dan sedarlah bahwa akhirnya apa yang Anda lakukan itu adalah untuk rakyat. Kita berharap sangat untuk satu hari nanti ataupun selepas pilihan raya ini politik di Sabah ini akan menjadi lebih matang dalam konteks yang mana kita harus memahami konsep demokrasi itu, yang ini bukan hanya semata-mata untuk memilih siapa yang harus memimpin, tapi adalah untuk memastikan suara rakyat itu diambil perhatian. Apa yang saya nampak sekarang ialah tentang keperluan semua pemimpin untuk menyadari hakikat itu. Dan seandainya benda itu tidak berlaku, ialah kita masih lagi berhadapan dengan kemungkinan untuk akhirnya ketidakstabilan itu tidak akan berlaku. Pagi tadi pun ada sekumpulan penyelidik dari, saya tidak ingin menyebut nama penyelidik itu, mengandaikan bahwa masih akan ada aktiviti lompat-melompat selepas ini mungkin disebabkan ada kemungkinan majority yang sewajarnya tidak akan berlaku. Jadi kita mengharap sangat pengundi untuk mengelakkan benda itu supaya akhirnya kita akan dapat satu kerajaan yang stabil dan akhirnya kerajaan itu adalah fokus mata-mata untuk rakyat sebagaimana yang diminta oleh sistem demokrasi. Jadi itu adalah harapan dia, Karumbe. Tolak ke tepi jawatan dan juga tugasan doktor di UMS sebagai seorang anak Sabah, bagaimanakah perasaan doktor ketika doktor pergi mengundi pagi tadi? Bagaimana perasaan tersebut? Baik.
kita kena lihat dalam dua aspek yang berlainan. Yang pertamanya tentang keselamatan. Bila kita berada di kawasan yang mana dikerumuni ramai orang, walaupun saya melihat tadi sesi pengundian itu berjalan lancar, semua frontliner menjalankan tugas dengan baik. Ya, yang pertamanya tentang keselamatan diri. Kita seolah-olah turun mengundi untuk berperang. Kelihatannya kita ingin menyerahkan nyawa pada keadaan yang mana kita tidak mengetahui pun sama ada di kawasan itu ada COVID atau sebaliknya. Yang keduanya, saya sebagai pengundi di kawasan tersebut ada sedikit marah. Saya dia terus terang cakap di sini, ada sedikit kemarahan dan kecewaan itu disebabkan keadaan politik yang sewajarnya tidak demikian. Kita masih lagi dalam keadaan yang tidak stabil dari segi ekonomi, dan kenapa pula kita tambah lagi dengan keadaan politik yang serba tidak menentu. Itu adalah sesuatu yang hampir tidak boleh diterima akal. Kita memberi tugas pada suatu kerajaan itu untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk rakyat. Tapi akhirnya kita seolah-olah terasa dikhianati. Pengkhianatan itu berlaku apabila tempo yang sepatutnya 5 tahun itu menjadi hanya 2 tahun. Maknanya rakyat masih lagi, saya boleh katakan dalam perbincangan awal tadi kita ada sebut tentang political fatigue sebab baru saja mengundi 2018 PRU14 dan berdepan sekali lagi skala pilihan raya besar yang negeri ini. Adakah kita akan mungkin melihat peratusan keluar mengundi sedikit rendah berdasarkan perkiraan ini dan juga cabaran COVID-19 yang dengan banyak prosedur yang perlu dipatuhi untuk kita membuang undi di kotak undi itu nanti, Doktor? Sudah semestinya. Semalam saya di Pintasan. Saya sempat bertemu dengan beberapa orang, ternyata ada kemungkinan kami tidak mengundi. Kalau mengundi pun, ialah akhirnya melompat ataupun kerajaan hanya 2 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa kita tidak tahu COVID itu ada di situ. Ada juga beberapa pihak, yakni anak-anak pada golongan tua, dia kata, mak atau ayah, jangan turun mengundi besok. Kita tidak tahu COVID itu ada di situ. Betul. Lagipun Anda sudah berumur lebih dari 50 tahun, jadi amat mudah untuk diserang oleh pandemik, COVID. Jadi sudah pastinya peratusan mengundi itu akan berkurangan. Betul. Okay. Dan Doktor, terakhir sekali Doktor, bagi mereka di luar sana yang masih lagi membuat perkiraan sama ada nak pergi undi, tak pergi undi ke bagaimana ke, SOP telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga SPR. Seperti kami laporkan sepanjang pagi ini, ada SOP tertentu dan juga untuk memastikan pengundi tersebut selamat dan juga dalam keadaan selamat. Apakah gesaan Doktor sebagai seorang anak Sarawak dan juga sebagai seorang anak Sabah? Maaf Doktor, maaf penonton di luar sana, sebagai seorang anak Sabah, dan juga bagaimanakah Doktor melihat kepentingan dari segi undian tersebut, satu undi satu individu menentukan siapakah pemimpin mereka di masa hadapan? Baik, saya simpulkan begini. Ayuh rakyat Sabah, jadilah manusia atau pengundi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab bukan hanya untuk menjaga diri sendiri, tapi juga untuk negeri ini. Dalam hal ini kita harus melihat kepentingan, betapa pentingnya menjalankan tanggung jawab sebagai pengundi. Selagi kita mengikuti SOP yang disediakan oleh pihak Kementerian Kesehatan, saya yakin dan percaya bahwa kita tidak akan bermasalah untuk menangani COVID ini. Apa yang paling penting sekarang ialah akhirnya kita membentuk satu kerajaan yang kukuh dari sumbangan Anda sebagai pengundi. Jadi, ayo jalankan tanggung jawab, memastikan bukan hanya 60% tapi lebih daripada 70%, sebab akhirnya kita perlukan kerajaan yang kukuh. Doktor,